Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara-saudari, tuan-tuan yang saya hormati. Terima kasih atas kelamaran masa untuk bersama Sekretariat Jom Tolak Perkataan pada tengah hari ini untuk kita mengadakan PC tentang data menjelatik. Sebelum ini saya ingin memperkenalkan sahabat-sahabat yang turut hadir pada petang ini. Saudara Abu Bakar Yahya daripada Perkasa yang berdiri di Pertuan Negeri Selangor, Saudara Rauf Mota, Timbalan Presiden GAPS, Saudara Wishal, Presiden Waris Melaya, Saudara SD Johari daripada Waris Melaya, Saudara Azwan Din Hamzah daripada JMM, Jaringan Melayu Malaysia, Saudara Wan Indra Putra, Pusujaya Tibai Negeri Selangor, Saudara Eng Lam Yong daripada JCM, Jaringan Cina Malaysia, dan Saudara Tiran daripada Kelab Perpaduan Insan Selangor. Kami bersama-sama hadir pada petang ini untuk sama-sama menyatakan bantahan terhadap projek data menjelatik yang dirancang hendak dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Saya ingin membacakan kenyataan media tentang perkara ini. GAPS rasa terpanggil untuk turut sama menyatakan bantahan terhadap cadangan Menteri Besar Selangor yang mahu membangunkan projek kediaman kondominium super mewah di tapak runtuhan bangunan Rumah Pangsa Melayu di Kampung Datuk Keramat. Kondominium super mewah 45 tingkat data menjelatik yang ditawarkan pada harga RM956,000 sehingga RM11.6 juta sebuah adalah harga yang langsung tidak munasabah untuk dibeli oleh orang Melayu, Cina dan India yang berpendapatan kecil atau sederhana. Hanya jutawan dan mereka yang berpendapatan minimum RM20,000 sebulan saja yang mampu untuk membeli kondominium ini. Usaha yang dipelopori oleh PKNS ini adalah terpesong jauh dari tanggungjawab mereka yang sepatutnya membina perumahan untuk golongan rendah dan sederhana. GAPS ingin mempertikaikan polisi perumahan kerajaan negeri khususnya PKNS yang dalam masa 5 tahun ini hanya menumpukan pembinaan rumah untuk orang kaya dan jutawan saja, sedangkan 90% penduduk Selangor adalah terdiri dari mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana. Kondominium data menjelatik adalah contoh terbaik pelaksanaan polisi kerajaan negeri ini. GAPS juga mempertikaikan penjualan secara en blok 2 blok kondominium mewah data menjelatik kepada warga asing Singapura. Rakyat Selangor lebih memerlukan rumah di Kampung Datuk Keramat ini berbanding rakyat Singapura. Nampaknya kini MB melaksanakan visi kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Yang paling sedih, MB selaku pengurusi PKNS pernah menjanji semasa majlis makan durian dengan penduduk Keramat ketika perubahan rumah pangsa itu beberapa tahun yang lalu bahawa akan dibangunkan rumah mampu milik di situ. Namun amat memeranjatkan kondominium super mewah pula yang akan didirikan. Jelas benar penduduk Keramat khasnya dan penduduk negeri Selangor amnya ditipu bulat-bulat oleh Menteri Besar Selangor. Kami menuntut dengan serta-merta projek kondominium super mewah ini dibatalkan. Menteri Besar wajib menunaikan janji pembinaan perumahan rakyat mampu milik di kawasan Rumah Pangsa Keramat itu. Kalau projek kondominium Padang PKNS Kelanda Jaya boleh dibatalkan, projek kondominium Dolomite Batu Kih boleh dibatalkan, maka MB juga wajib untuk membatalkan projek kondominium super mewah data menjelatik Kampung Datuk Keramat. Ini merupakan cadangan asal kepada pembinaan kawasan perumahan. Ya. Cadangan asal ini menyatakan soal pembinaan pangsapuri dan kawasan rumah kedai mampu milik di kawasan teater menjelatik tapak itu. Ya. Ini merupakan antara brosur sewaktu projek ini dilancarkan di Singapura pada tahun yang lepas. Ya. Dan pelancaran projek itu dengan jelas langsung tidak menggambarkan perancangan asal pembinaan pangsapuri yang saya nyatakan sebentar tadi.
Ini merupakan indikatif price, harga indikatif yang telah dijual di Singapura. Ianya bermula daripada 956,000 sehingga 11.6 juta. Ya. Dan saya merasakan kita mempunyai bukti-bukti yang cukup sah setelah 2 blok kondominium itu dijual secara en blok. Kita mendapat maklumat mereka sedang berbincang untuk menjual lagi 2 blok kepada juga warga asing. Ya. Dan kita ingin menyatakan sokongan kepada Barisan Bertindak Data Menjelatik, ya, NGO tempatan yang meneruskan perjuangan untuk memastikan bahawa projek ini dapat dibatalkan. Ya. Saya buka kepada saudara Eng Lam Yong. Ya, selamat bahagia. Dan saya hanya nak menyoalkan, PKNS ditubuhkan 30 tahun yang lalu. Tujuannya ialah untuk membina kos rendah apartmen ataupun bangunan. Dan saya dapat sumber daripada dalaman PKNS hingga 2008 semenjak PKNS ditubuhkan dan telah bina lebih kurang 250,000 unit rumah di sekitar kawasan Parlimen Selangor. Dan kosnya dia satu unit 42,000 ke bawah. Lebih kurang 250,000 unit telah dibina. Dan sesudah 2008 sampai hari ini, dan PKNS hanya tumpu kepada kos mewah. Dan sampai satu unit dia sampai 300,000 ke atas. Dan tujuan asas PKNS telah berlainan semenjak Pakatan Pembangkang berkuasa di negeri Selangor. Dan saya nak menyoalkan, adakah PKNS beda rumah untuk rakyat ataupun semata-mata untuk jadi keuntungan? Itu yang penting. Dan oleh itu kita boleh nampak 4 tahun ini PKNS jalankan banyak projek, hanya ialah projek mewah yang tidak dapat dibeli oleh rakyat jelata, khususnya di negeri Selangor, dengan kos kehidupan yang begitu tinggi sekali, khususnya di negeri Selangor. Oleh itu saya anggap PKNS ini tujuan asas telah berlainan semenjak Pakatan Pembangkang mengambil kuasa daripada kerajaan Barisan Nasional yang dulu. Perkasa ingin bertanya kepada pimpinan kerajaan negeri, kerajaan Pakatan Rakyat. Apabila bangunan mewah ini didirikan, saya nak tanya ke mana penduduk yang di situ, penduduk yang tinggal di situ? Apa keistimewaan bagi kepada mereka? Setelah mereka penduduk asal di situ, apa keistimewaan untuk mereka? Dengan harga yang 900,000 hingga 11 juta harga satu unit rumah, apakah mereka mampu? Dan saya nak tanya, inikah cara kerajaan Pakatan Pembangkang mentadbir dan menjaga rakyat negeri Selangor? Seharusnya saya minta pimpinan kerajaan negeri Selangor, khususnya Menteri Besar, menjawab perkara-perkara ini supaya rakyat lebih jelas dan nyata melihat cara bentuk pentadbiran kerajaan negeri. Jangan permain-mainkan rakyat. Lebih dahulu, apa yang cuba kita hadir hari ini bukanlah kita nak menolak pembangunan. Kita bukan datang, kita anti kepada pembangunan. Tetapi setelah semalam 2-3 hari saya berhadir di kawasan setempat, di kawasan di situ, rata-ratanya 100% adalah Bumi Putera Melayu Islam. Dan apabila kita tanya soal jawab dengan mereka, kita ada buat kajian secara soal jawab semalam, dan kita hadiri lebih kurang 100 penghuni rumah di kawasan setempat di situ. Dan kita akan teruskan lagi dengan kita punya soal jawab. Dan rata-rata 100 daripada penduduk setempat di kawasan situ kesemuanya berminat untuk membeli rumah di situ, di projek baru ni. Soal jawab kita ialah mudah, apakah kenapa tidak membeli? Masalahnya terlalu mahal. Dan patutnya kewajipan sebagai kerajaan negeri memberi peluang dan ruang terlebih dahulu kepada rakan-rakan penduduk-penduduk kawasan setempat terlebih dahulu. Ini penting.
Sebab ada hati. Baik kita ada pergi lebih kurang 30 rumah orang kaum Tionghoa di sana juga tidak berkemampuan untuk beli di sana. Dan research ini akan diteruskan, soal jawab ni akan dijalankan terus. Besok kita akan continue lagi di sana. Dan itu yang saya nak tekankan. Rakan-rakan saya yang hadir hari ini bukan menolak anti pembangunan, tidak sama sekali. Tetapi dalam waktu yang sama perlu lihat juga kepentingan masyarakat setempat yang juga mahu memiliki rumah di kawasan itu. Nampak gaya Kerajaan Negeri Selangor sudah tidak ada sensitivity terhadap masyarakat setempat. Dan ini penyebabnya kita hari ini bangkit dan menyatakan pendirian. Dan yang keduanya, yang terakhir, saya minta sangat dan saya mencabar Menteri Besar, terutama Menteri Tan Sri Khalid, sepatutnya PKNS ini membangunkan industri kepada peniaga-peniaga kontraktor Melayu ataupun beberapa syarikat-syarikat Melayu, syarikat-syarikat yang melibatkan dalam negara maupun tetapi harus fokus kepada syarikat-syarikat di dalam Malaysia. Saya minta sangat Tan Sri Khalid hari ini saya buat kenyataan supaya beliau berani mendedahkan siapakah Wirama Harta Mas Sdn Bhd, syarikat yang mendapat kontraktor itu, dan siapakah Subhana International Consultant. Dan beliau perlu perjelaskan siapakah lembaga-lembaga pengarah di dalam syarikat tersebut.